Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hari ini kita akan cuba mengkaji sebahagian daripada kefahaman dalam surah Yusuf. Saya mengajak diri saya dan semua hadirat supaya selalu mendalami ilmu Al-Quran. Kerana ilmu Al-Quran ini ilmu yang tak habis idea. Al-Quran kalau saya bagi banyak benda keistimewaan dia. Sebenarnya mukadimah saya. Masih lagi tersenyum. Okey. Masih berupaya. Editor yang paling terbaik. Percambahan idea. Kalau siapa yang kekeringan idea, cuba baca Quran. Banyak sangat idea yang kita boleh dapat. Kita dalam dunia pendidikan ataupun dunia akademik, apa tugas ilmuwan? Ialah taulidul ma'arif, create new enrichment. Itu yang dibuat oleh barat. Tengok dulu kita ada sains, kemudian berkembang kepada bio, kemudian ada biotek, kemudian perkembangan. Kerana ilmu ni dia boleh dilahirkan. Di ITM ada ilmu menjaga laut. Sampai dulu mana ada zaman kita dikembangkan. Jadi Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, banyak sangat ilmu yang diperolehi dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran ini kitab dia, walaupun Al-Quran ada berapa ayat? Ada 6,666. Ada 114 surah. Ya, 114 surah. Okey. Dia ada 1000 mengenai arahan, 1000 larangan, 1000 kisah sejarah, 1000 ayat dipanggil encouragement, galakkan. Okey. 1000 punishment, macam buat jadi dapat azab gitu. Punishment. Dah berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. 1000 ayat dia panggil pengajaran. Lepas tu, dan kiasan. Kiasan ni metafora lah. Macam Allah membandingkan kita dengan apa? Dengan dengan lalat, dengan sebut perbandingan dengan nyamuk. Semut. Di situ kan dia create apa? Dia create creative imagination. Kita Quran kita buat creative imagination. Quran ni dia buat. Kalau kita baca apa sebut macam mana Sulaiman bercakap dengan Nabi Sulaiman. So macam mana imajinasi. Kalau di universiti dia belajar macam creative thinking. Dalam Quran ada creative thinking. Kita nak dua. Dalam pembelajaran kita nak bina student creative thinking dan creative imagination. Dia panggil apa? Angan-angan hari ini, hakikat hari esok. Hakikat hari ini, angan-angan semalam. Di sini Al-Quran membina satu dunia yang cukup luas. 500 tentang halal haram. Halal dan haram. Kemudian 100 doa. 66 dipanggil nasah. Ayat yang membatalkan hukum. Seperti kita dulu kita menghadap Baitul Maqdis kemudian ke Kaabah. Inilah kesimpulan conclusion Quran. Boleh Ini bercerita pada anak-anak berstudi. Hebat. Dan sebenarnya 6 ni saya tak nak angka-angka, tak ada. Saya bukan ilmu angka. 6,600 ayat ni keluasan dia sama dengan alam semesta. Kalau kita nak tahu keluasan alam semesta, baca Quran. Betapa luasnya Quran. Maknanya kalau 1,000 tahun masih dunia masih ada, Al-Quran masih lagi sesuai dengan 1,000 tahun datang. Cuma kita cuba bandingkan. Kenapa Quran dia paling mukjizat? Kalau kita baca novel dengan 20 tahun dulu, sesuai tak untuk sekarang? Tak. 100 tahun dulu, kita rasa dia bahasa lapuk betul. Kerana apa? Semua bahasa Inggeris ke Melayu ke apa semua, dia punya bahasa itu lebih kecil daripada makna. Mana nilai, so kita sebut
Cinta kan makna. Maka diletakkan istilah cinta untuk menggambarkan perasaan, betul tak? Ada lagi cinta yang love yang makin tinggi, tapi tak ada dah bahasa yang digunakan. Makna dia, bahasa tu sempit daripada makna. Makna ni maksud seperti air. Air lebih luas daripada bekas, betul tak? Makna bekas itu dipanggil apa? Istilah, bahasa. Air itu dipanggil ilmu ataupun nilai ataupun makna tersebut. Itu bahasa. Sebab itu kita tengok bila 100 tahun, 60 tahun bahasa tu lapuk sebab gelas tu dah lama dah. Nak tukar gelas baru bagi orang rasa semangat baca. Tak nampak lah saya punya kronologi. Quran dia punya bahasa dia lebih luas daripada makna. Bila Al-Quran bateri dah habis Tolong orang bateri habis. Bila Al-Quran bahasanya lebih luas daripada makna, dia tak jadi usang, dia tak jadi lapuk. Datang 1000 tahun nanti, cantiknya bahasa Arab. 1,000 tahun nanti, cantiknya bahasa Arab. Nampak tak? Kita kan bahasa Malaysia ni, kamu Dewan Bahasa Pustaka dah keluar edisi yang keempat. Dah ubah banyak benda dan berlaku perbezaan. Kalau kita tengok DBP lain dari UM lain daripada PTS. Dia punya orang kata apa, bahasa dia kan, dia akan lapuk 10 tahun 20 tahun lapuk. Tapi bahasa Al-Quran tak ada yang lapuk. Kerana Al-Quran ini pemilihan bahasa dibuat oleh Tuhan, bukan dibuat oleh manusia. Kalau kita Arab, lapuk juga. Tapi Al-Quran, bahasa Arab ni bukan digunakan oleh manusia. Bahasa Arab digunakan oleh Tuhan. Sebab tu kena beza buku bahasa Arab dengan Quran. Buku bahasa Arab yang digunakan oleh manusia. Quran, bahasa yang digunakan oleh Tuhan. Jadi bila bahasa digunakan oleh Tuhan, kita sebut Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dia punya bahasa dia bukan bahasa penduduk Mekah, adalah seluruh alam. Sebab tu kajian barat tunjukkan bahawa bahasa Inggeris akan pupus. Dan dia bercampur dengan bahasa dia jadi rojak lah. Dan memang di barat ada markas yang memindahkan term-term rahsia maklumat ataupun di US dalam bahasa Arab. Dia ada markas di Amerika yang dia menumpukan istilah bahasa Arab, terminologi dia Eropah. Sebab bahasa Arab ada berapa? Bahasa Arab ada 6.600.000 lebih vocabulary kalimat. Bahasa Inggeris ada lebih kurang 200,000. Bahasa Perancis ada 200,000 kalimat. Makna penggunaan bahasa tak banyak. Bahasa Arab ada 6.600.000 kalimat. Dan hanya digunakan oleh cendekiawan 5.500.000. Sebab tu dalam bahasa Arab dia ada Masya Allah ni, biar kali juga Mike nak kena menyanyi ni. Okey. Apa nama dia? Bahasa Arab ada kamus yang paling panjang 30 jilid. Itu pun bukan mengumpul semua bahasa Arab. Sebab itu bahasa Arab ni bahasa yang kaya. Dia seperti lautan. Kita boleh ambil tebing, ikan bilis, kita boleh ambil yang dasar. Nak belajar bahasa Arab yang mudah, belajar secara mudah. Nak belajar secara sederhana. Nak belajar secara payah. Jadi bahasa Arab ada yang mudah, ada yang senang, ada yang sederhana, mengikut kepada minat kita. Jadi ini sebagai saya punya introduction bahawa semua orang boleh baca Quran. Tak ada pengecualian. Sebab Al-Quran diturunkan untuk orang yang paling bodoh dan orang yang paling cerdik. Saya bagi contoh lah. Bila kita baca Tuhan sekalian alam, apa kita rasa? Orang yang lemah dia kata, tak apalah orang zalimkan saya, sebab ada Tuhan sekalian alam yang akan membalas kejahatan dia. Orang yang zalim baca dia kata, aku kenapa buat zalim? Ada Tuhan yang lebih besar daripada aku. Setiap orang merasa kemanisan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan untuk semua. Bukan diturunkan untuk ulama, bukan diturunkan untuk Nabi sahaja. Jadi kalau kita betul-betul fokus Al-Quran, kita mampu membina. Nanti saya buat contoh macam mana nak ajar. Ada masa perempuan berfikir tentang Al-Quran, dan dia satu benda yang mengajarkan. Cat Steven dia tak ada tajuk. Kita boleh tajuk ulama, tak habis juga, tapi tak faham Quran. Cat Steven tak ada tajuk, tak ada apa, tapi dia baca Quran masuk Islam dengan terjemahan. Itu benda yang mengajar. Dan cuba kita bayangkanlah, ada tak kita punya keyakinan ubat mampu merawat orang yang pedaging dadah?
addiction, arak, ganja, ubat tu. Daripada pusat Serenti, tempat yang paling, universiti yang paling suka, 10 tahun tak lulus. Masuk keluar, tak dapat juga, sijil. Cuba kita bayangkan zaman dulu, orang bunuh, minum arak. Quran boleh menyelesaikan masalah orang yang macam ni. Bila kita mendalami Al-Quran, Cat Stevens boleh tinggal ketagih arak, boleh tinggal ketagih dadah, boleh tinggal ganja, boleh tinggal wanita. Saya ada kawan saya, perempuan, minum arak sampai merangkak. Mana kau yang minum sampai merangkak tu kuat. Dia kembali baca Quran, dia tak ingat arak, dia tak ingat rokok. Kuat. Allah. Cun pula tu. Contoh saja tips. Sajalah bagi semangat tak buat mengantuk tu. Dia satu benda, kalau saya nak bagi petua lah, kalau kita mengantuk, kalau dia panggil cara kita training, kita kena bincang bab kahwin. Semua semangat. Yang tak kahwin semangat lah, yang kahwin pun semangat, yang perempuan pun semangat. Semangat apa? Tak lawan balik. Jadi kalau mengantuk itu petua untuk guru saya, trainer di Mesir. Dia ni ada lebih kurang 400 cara untuk menjadikan seorang tu mufti. Saya belajar teknik mufti. Dia memang orang yang hebat. Dia trainer mufti. Jadi dia kata dia ada 400 cara untuk menjadikan orang tu mufti. So dia pesan kan, kalau kelas mengantuk, sembah bab kahwin. So, yang tidur dulu, yang boring semua, betul saya rasa. Bincang bab keluarga semua, jadi best boleh. Senyum sikit lah. Okay, kita ingat di rumah tu, nampak lah beza, kesan tu. Jadi kita tengok di sini bahawa kita perlu ada satu transformasi terhadap Al-Quran. Quran kita tak nak beli banyak-banyak, simpan buat library, tapi kita nak baca. Kan banyak mana pun ada 6,660 ayat, 114 surah, mewarnai alam semesta. Dan yang unik ya, kita baru kaji, saya saintifik, baru hampir 4% kan, 3-4%. Kajian yang dibuat oleh semua alam ini, maksudnya saintis barat, saintis Jepun, 4%. Ada 96% lagi dunia yang kita tak explore. Quran ada cerita dah. Misal lah, langit ada 7 lapisan, bumi ada 7 lapisan. Orang tak masuk lagi lapisan. Kita baru lapisan berapa? Wajudu dalam tarah, ada lagi makhluk Tuhan yang kita tidak tahu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah mencipta benda yang kamu tidak tahu. Dulu bila sahabat-sahabat baca ayat ni, apa lagi yang Allah tak cipta? Tiba-tiba kita cipta kapal terbang. Itu hasil daripada ciptaan Allah. Allah bagi kemampuan akal kepada insan untuk buat kapal terbang. Sebab di situ Allah cerita tentang kuda, litarkabuha wa zinah. Allah cerita tentang kuda untuk dijadikan perhiasan dan tunggangan. Dan Allah sebut wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah mencipta benda yang kamu tidak tahu. Subhanallah. Cuba bayangkan nanti kalau kita 1000 akan tahun, mungkin kita ni ada kapal terbang yang bergerak macam apa dia kereta. Tak ada benda yang mustahil. Dia panggil benda yang kita boleh imagine, kita boleh buat. Sains ini semua yang berdiri di atas imajinasi. Betul tak? Dulu orang buat kartun, buat roket, naik bulan, berjaya, naik bulan. Pada tahun 1971, betul tak? 1971, roket Rusia yang pertama naik bulan. Semua berdasarkan imajinasi. Lepas tu sains bergantung kepada kuasa imajinasi. Kalau kita mesti kuat, kita mampu melakukan sains, insya-Allah. Okey, kita tengok pengurusan konflik itu di antara benda yang saya nak sebutkanlah keunikan Al-Quran. Konflik ini kalau kita baca, satu benda yang mana boleh lari kan? Konflik adalah ketetapan Allah. Dunia alam ini berdiri di atas dia panggil sistem berlawanan. Ada perempuan, ada lelaki. Ada kromosom XY, ada kromosom XX. Ada positif, ada negatif. Ada proton, ada elektron. Tetapi untuk menyempurnakan, kita ni lelaki tak boleh menepis dada, kata kita ni tak berhajat kepada wanita. Sebab kita punya air mani hanya ada 23 kromosom XY saja, tak boleh buat manusia. Dan perempuan pun tak boleh menepis dada. Dia nak kata dia ni apa, dia panggil apa? Istilah apa? Feminin, perempuan. Dia kata sebab dia hanya ada 23 kromosom XX saja. Tak boleh duduk seorang-seorang. Dia mesti lengkap melengkapi. Di situ kita melihat bahawa hidup kita mesti berkonflik untuk menyempurnakan. Tak ada orang sepakat itu, dia mesti konflik dulu. Jadi kita tengok di sini konflik ada yang bagus, ada yang tak bagus. Konflik yang bagus kalau kita boleh bawa kepada perpaduan.
konflik yang tak bagus kita berperang. Sebab itu dalam Al-Quran kita tengok surah Yusuf, apa yang berlaku konflik? Adik-adik, kita dapat cemburu kelebihan. Manusia ni masalah dia tidak melihat satu benda, kelebihan ini kadang-kadang anugerah gifted. Dan gifted tak boleh kita nak lawan, betul tak? Saya kulit hitam, boleh tak? Ada yang kulit putih nak jadi kulit hitam saya? Tak boleh. Yang kulit putih. Itu benda anugerah, kelebihan. Tetapi kelebihan tidak menunjukkan orang itu dekat dengan Tuhan. Nabi itu dekatlah. Cuma kita kena faham bahawa kelebihan yang Allah bagi kepada seorang itu tidak melambang pun dia dekat dengan Tuhan. Itu anugerah ilahi. Katalah kita lebih hebat daripada ayah kita, tak juga kita ni hebat daripada ayah kita, lebih mulia daripada ayah kita. Tetap kita anak dia, cuma diberikan kelebihan dalam beberapa aspek. Tapi benda itulah yang selalu orang konflik, bergaduh, dengki dengan adik-beradik. Kenapalah mak dia sayang dia lebih. Kita mesti ada satu, dia panggil mengetahui undang-undang alam. Kelebihan tak boleh kita nak lawan. Kita mesti memahami kelebihan kita. Kalau kelebihan sama, tak bagus. Daripada 7 orang anak, kita tengok adik-adik kita masing-masing ada kelebihan yang tersendiri, betul tak? Dan kita nak berebut lombong orang. Dia ada lombong dia, kita ada lombong kita. Kita korek lombong kita. Tapi tak ada masalah. Nabi Yusuf ini, adik-adik dia cemburu. Cuma tengok kelebihan Nabi Yusuf cantik. Dan dia ini insya-Allah bakal menjadi Nabi. Nabi pula bukan satu benda yang kita boleh cari, Tuhan yang bagi. Benda yang kita boleh challenge ialah benda yang boleh kita dapat secara usaha. Tapi benda-benda yang tertentu, yang agak ganjil, yang agak susah, kita biarkan dia dimiliki oleh orang yang tertentu. Kita mohon kepada Allah apa yang boleh kita dapat. Dan itu yang akan menimbulkan konflik. Cuma pengajaran dalam surah Yusuf ini, kita melihat mereka ni tidak bersyukur walaupun ayah mereka memberi satu layanan yang istimewa. Tapi dia tidak puas hati kenapa Yusuf dilebihkan. Begitu. Ini ada antara benda yang kita nak bincang dalam surah Yusuf ini. Baik. Cerita ni mana? Pengenalan surah Yusuf boleh bacalah, okey. Cuma kelebihan surah Yusuf ini, kalau kita baca happy ending. Seronok baca. Cat Stephen dia masuk Islam sebab dia baca surah Yusuf. Dia ada masalah dalaman, stres yang sangat mendalam. Dia baca, dia happy sangat. Cuba kita fikir balik, kalau kita tengok cerita hantu, kita keluar dengan ketakutan, betul? Tengok cerita Johan buat lawak, kita akan gelak. Tapi kalau kita baca surah Yusuf, kesedihan keluar dengan kegembiraan. Sebab hujungnya happy ending. Kita nak hujung hidup kita ni happy. Tak nak masa muda happy, tua kita sedih. Hidup yang bagus masa tua ni, orang sayang kita, anak sayang kita, duit pun ada, pencen pun ada, baru seronok. Masa muda susah tak ada masalah, sebab kita ada tenaga. Tapi masa tua, kalau susah masalah, wang tak ada masalah. So kita kena menyimpan untuk hari tua. Jangan kita menyimpan untuk muda, tua-tua tak ada wang. Sebab itu kita mesti ada satu program apa yang kita nak buat masa tua nanti. So masa tua yakinilah orang dah tak berapa nak hargai kita. Pendapat pun orang tadi dah tua dah. Orang kata pun dah expired. Ini satu kita nak, apa penghujung kita yang kita nak seronok. So surah Yusuf ini memberi kita satu gambaran yang sangat penting, bahawa kita nak apa? Happy ending. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat semua. Okey, definisi stres mana rasa bincang, rasa konflik, kita ada stres. Ini ibadat kan? Okey, seperti stres dulu. Okey ya. Stres apa definisinya? Tekanan ataupun desakan. Allah, dalam bahasa Arab dia panggil al-humum. Biasa tak doa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah Tuhanku, saya berlindung daripada sedih dan stres. Kita mesti minta apa peranan doa, dia panggil power of words. Doa ini dia panggil reset minda. Jadi dia panggil dalam psikologi, one words can change your mind. Satu kataan boleh ubah minda kamu. Misalnya saya sebut kepada anda, I love you all. Honor. I hate you all. Rubbish. Kamu ni rubbish.
Dengar habis tu, subhanallah, kita dengar terkejut, minda kita ni tak seronok. Bayangkan suami puan kata, muka awak macam rubbish macam mana? Kita marah tak? Tapi muka macam bulan purnama, qamar. Anak kata Amar, ya Amar, Masya Allah, kita walaupun tak bulan tapi seronok, Masya Allah. Kerana perkataan itu dia boleh mempengaruhi minda kita. Doa, mana kita doa buruk-buruk, kita doa minta jadi kaya, kita minta doa sihat. Bukan surat yang kedua, stres tu. Makna stres ini satu benda yang menekan kita. Apa tekan kita? Kita tak dapat apa kita nak. Nak jadi kaya tak kaya, nak untung tak untung, nak berjaya tak berjaya. Kemudian mungkin tuan nak kahwin dua tak dapat, stres. Nak dapat. Betul? Tak berapa berani. Tak mampu. Okey. Tak berapa berani. Tak berapa berani. Sedar diri tak apa. Jadi stres sangat. Habis tak apa. Jadi stres ni satu benda yang mengecewakan kita. Tetapi nak buat macam mana dalam dunia, kalau kita kaji balik hidup kita daripada kecil sampai sekarang ni, kita dapat banyak kan dapat sikit. Sikit je lah. Yang kita nak tu mesti dapat yang lain. Kita nak kerja yang ni, dapat kerja yang lain. Nak kahwin orang ni, dapat isteri lain. Nak dapat suami yang bangsawan, dapat Kawan. banyak benda yang bertentangan. Ini lah satu benda cabaran kita. Tak ada benda yang kita dapat semua yang kita ingat, tapi kita mesti berfalsafah. Alhamdulillah. So dengan doa inilah yang mengembangkan kita punya semangat. Sebab tu kita ada doa untuk apa? Menguatkan minda kita. Sebab tu dalam buku John Maxwell disebut sometimes you win, sometimes you lose. Learn. Bukan gagal itu adalah kegagalan, tapi untuk menjadi guru yang paling terbaik. Orang yang hebat sentiasa menjadikan kesalahannya guru yang paling terbaik. Tapi kita takut salah. Orang yang takut salah ni, orang yang tidak mampu menjadi orang yang hebat. Kita pelajari kesalahan itu, kita rasa lebih ingat daripada yang betul. Sebab tu sistem di Malaysia, dia suka menggambarkan kesalahan itu benda yang negatif. Sebaliknya dia adalah guru saja. Kita mesti mengubah minda masyarakat terhadap, jangan takut untuk salah. Bekerja lebih baik daripada tidak bekerja, walaupun mungkin kita buat tersalah. Nak isi borang salah, nak buat surat rasmi salah. Ini perlu kita belajar. Kita bekerja sebagai orang atasan, orang bawah, salah tak apa, tapi kita menerima teguran. Kita melihat di sini bahawa insan ini perlu melakukan agenda perubahan, sentiasa ada perubahan. Sebab darah kita hari-hari darah yang bau. Darah kita walaupun 5 liter yang tu juga, tapi esok tu darah yang bau. Sebab dia berlaku proses. Kita tengok berlaku proses pertukaran darah, dengan jantung berfungsi dengan otak, masuk ke sini, akhirnya dapat darah yang bau. Tapi pemikiran kita masih di tampuk yang lama. You are what you think. Manusia ni hasil pemikiran kita. Ini panggil apa? Property thinking. Jadi wang idea, one idea, kita boleh buat satu projek yang besar. Sekarang ini dunia pemikiran, bukan dunia pangkat, dunia pemikiran. Ini satu benda yang sangat penting, yang mana dunia mengiktiraf pemikiran, walaupun mungkin datang daripada orang yang biasa, tapi pemikiran dia boleh mengubah dunia. Sebab itu baik kita berhajat kepada tokoh pemikir. Karena bila pemikiran kita betul, tindakan kita betul. So, stres satu benda yang menekankan kita. Reaksi mental, fizikal manusia terhadap semua permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan, yang melibatkan antara keperluan dan keupayaan individu. Apabila seorang itu merasa keperluan melebihi keupayaan, maka dia stres mula terhasil. Semua orang stres, saya stres, dan dia ada alamat Tuhan yang Maha Penyayang. Dia bagi kita alamat. Dia macam naik kapal terbang, nak kereta lah. Tayar pecah, naik lampu. Tanda tayar pecah. Kita tak ada stres, maknanya pecah mulu. Pening kepala. Apa betul kita buat? Kita rehat. Yang kita buat aja. Rehat, tidur, stres dengan buat kerja. Makna dia bagi alamat kepada kita. Bukan kita teruskan lagi. Makna dia ada satu benda yang boleh bagi kita alamat. Jadi kita tengok apa yang aku buat sekarang ni yang menyebabkan aku stres. Di sini kita melihat tips ataupun kita tengok pembahagian stres positif. Ada stres yang positif, yang dipanggil stres seperti mana orang yang berlumba lari
Penghujung dia stres tak menang. Oh, dah lari lagi kuat. Tekanan. Mula-mula dia lari 400 meter, dah tinggal 50 meter semua pakai percutian terakhir. Itu stres yang bagus. Ini satu benda yang patut kita ambil. Kemudian meningkatkan usaha, meningkatkan potensi. Ini perlu ada. Sebab dalam dunia ni semua benda ni dia satu hukum saja, dia mesti ada dua hukum. Stres yang bagus macam kita punya apa dia panggil apa? Kolesterol. Ada positif dan negatif. Tuhan buat begitu. Itu dengan stres. Kalau stres itu menambahkan semangat, okey. Tapi kalau stres tu menyebabkan kita sedih 2-3 hari, nak buat apa? Kesedihan ini adakah rawatan yang bagus? Sedikit sedih tak apa, tapi kalau 2-3 minggu dah bersedih, kita tak mampu nak mencipta sesuatu, nak buat apa? Hidup hanya sekali. Pilih untuk kita bahagia tanpa bersedih. Semua orang bersedih. Saya bersedih. Perempuan, mana ada orang tak bersedih? Tetapi macam mana kita nak menghadapi kesedihan? Dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kita hanya mengambil tisu gelap air mata. Tak ada kesudahan. Okey, yang negatif apa dia? Mudah marah. Oh, keluar habis kepala bapa, kepala bapa, jebol semua keluar. Ini yang masalah sekarang ni, kita tak dapat nak menghadapi stres. Sebab tu Nabi kata apa? La taghdab, jangan buat benda yang luar daripada kawalan marah. Marah tak apa, tapi jangan kita maki orang. Sebab maki orang meninggalkan kesan yang buruk. Kataan yang buruk meninggalkan kesan yang buruk kepada insan. Maka orang ingat kita punya dosa kita. Dan kesudahannya menyesal. Pernah tak kita maki orang, kita gembira? Menyesal tak? Kita marah anak, maki anak, kemudian kita menyesal. Ada punya undang-undang, law of attraction begitu, LOA. What you give, you get back. Yang begitu, tak ada orang yang maki orang, kemudian dia seronok. Dia seronok saat betul, dia menyesal balik. Dia malu, mudah kecewa dan hampa. Kecewa satu benda yang orang tidak faham, bahawa kehidupan kita adalah proses. Contoh kita beri ibadat lah. Kecewa lah 20 tahun sembahyang tak khusyuk lagi. Dalam pekerjaan 20 tahun bekerja tak naik pangkat juga. Okey lah, itu kita tak dapat habar kita. Tapi yang paling best sekali kita perform. Kita mesti rasa, ya Allah, aku telah tunaikan kewajipan aku. Namun dia tak dapat. Mungkin kita tak dapat khusyuk, tetapi kita dapat satu nikmat kepenatan dalam beribadah. Kalau kita ada minda macam tu, tak ada orang yang gagal sebenarnya. Orang yang gagal, dia melihat kepada jawatan dan juga kejayaan dari sudut wang. Kejayaan ini bila kita perform. Sebab tu Tuhan kata apa? Walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang mencipta hidup dan mati ini untuk menguji kamu siapa yang paling terbaik. Kalau dia bos yang paling terbaik. Kalau dia orang bawahan yang paling terbaik. Kalau dia seusaha yang paling terbaik. Kalau dia penceramah yang terbaik. Kalau dia pendengar yang terbaik. Bukan melihat kepada jawatan, tapi melihat siapa yang paling terbaik. Sebab tu Barat dia ada 4 generasi yang patut kita contoh. Generasi yang pertama, mereka telah membina generasi yang mana terbahagi kepada 3 golongan. Generasi yang menghargai waktu, generasi yang menghargai kerja, generasi yang menghargai kreativiti. Itu Barat dia cipta, dia punya dia tim dia. Generasi yang kedua, generasi yang mana memindahkan kreativiti itu kepada foundation. Dia tak bijak seorang-seorang. Dia nak sistem. Mana dia nak, kalau kita ada satu pejabat tu semua orang bijak. Bukan bos saja yang bijak. Sebab tu kita tengok di Barat, bos ini amat menghargai orang bawahan. Kerana kebijaksanaan orang bawah ni boleh bantu dia. Ada buku John Maxwell sangat bagus, Teamwork. Oh, buku tu bagus. Sebab dia kata apa? Bila kita bekerja sama, kita boleh dapat benda yang impossible. Sebab tu Nabi Musa minta Nabi Harun nak tolong dia lawan Fir'aun. Bukan dia tak boleh lawan, tapi bila ada kawan, dia kata apa? Kai nusabbiha kathiran wa nadhkuraka kathiran. Boleh bertasbih lebih banyak dan boleh berzikir lebih banyak. Kita baca Yasin, seorang sampai kat mana? 10 ayat, tutup, ngantuk. Tapi bila ramai ni makan besar. Seorang makan sepinggan. Orang, Masya Allah, duduk setengah jam pun tak apa. Kalau kita musafir, seorang-seorang rasa lama tak? Lama perjalanan kita. Sebab tu disunatkan kita berkawan.
Sembang punya sembang, mengumpat orang sana, mengumpat orang sini. Last kali sampai. Tak sedap mengumpat lah. Tak apa, tapi maknanya bila kita ada kawan, kita rasa seronok. Kita kuasa, kita berjemaah. Kuasa, kita bekerjasama. Tangan tak boleh bertepuk kalau sebelah. Dia mesti dua. Ini hakikat kehidupan. Makna kita boleh jadi orang yang hebat. Kemudian generasi yang ketiga, generasi yang merancang. If you feel to plan, you can to feel. Merancang ini menjimatkan waktu. Kita pergi orang perempuan, pergi shopping, dia tak merancang 5-6 jam tak habis lagi. Kalau dia tulis, dia senaraikan, setengah jam dah habis lah. Ya? Ya, saya nak bagi contoh lah, tak apa. Alasan tu saya tak apalah, saya ditolak ataupun diterima, kita terserah. Tapi kalau kita merancang, cepat. Merancang ni menjimatkan waktu. Sebab tu Tuhan sebut faida faragta fansab. Bila kamu buat kerja dengan fokus selesai, fokus ni mencipta 100% tenaga. Dan kamu rancang buat agenda yang baru. Quran dia suruh kita merancang supaya ada setiap benda habis ada agenda baru, ada benda yang baru, ada benda yang baru. Sebab tu dia bagi dalam motivasi, kalau kita diberi masa 6 jam untuk memotong pokok yang kuat dan diberi kampak yang tumpul, kita diarahkan mengasah 4 jam kuat. Dan kita memotong 2 jam saja. Daripada kita asah sejam, 5 jam kita potong. Sebab tu mana perancangan ini dia merupakan ketajaman kita dalam melaksanakan agenda yang insya-Allah ini baik. If you can plan, you can do. Kita jangan buat benda yang kita tak rancang. Penat. Jalan-jalan tak sampai. Gimana? Tak ada perancangan. Tapi bila kita merancang, kita buat, kita dapat apa yang kita nak. Betul tak? Ada komen tak? Ramai orang tak merancang. Cuti sekolah, anak-anak tak merancang. Apa dia buat di sekolah? Tak ada apa. So 2 bulan cuti sekolah ni, baru kita hantar Quran, belajar komputer, belajar bahasa Inggeris, ada latihan sukan, yang perempuan memasak, menjahit. Itu skill tu. Dia tu dalam apa dia panggil rancangan Dr. Phil Good. Betul tak? Yang botak tu. Tengok tak? Dia buat bandingan. Ini student yang kuat study je. Tak dilatih untuk hidup. Ini student dia belajar semarai hidup, dia belajar ilmu. Bila diletakkan dua-dua di dalam hutan, siapa yang boleh hidup? Ya? Yang belajar semua. Tapi yang kuat study, yang mak dia masak semua kat dia. Kalau mak dia mati, dia blur. Tak tahu apa. Jadi kehidupan kita bukan belajar akademik, tapi mesti belajar kehidupan. Fiqhul hayah. Macam kita nak hidup, nak cari wang, nak cari apa, dia pekerjaan. Benda ini yang kurang dalam masyarakat Malaysia. Dia hanya nampak akademik saja. Sedangkan bonsiu, mana ada akademik? Dia poket besar. Mana ada, tak ada apa kan? Anak tertua dia. Jadi ini tu benda yang generasi yang ketiga. Yang keempat, Barat mencipta generasi yang belum pun dapat baik. Dia panggil generasi ahsan. Sentiasa berlumba-lumba nak buat baik. Cuba tengok Apple dengan Samsung. Berlumba-lumba. Sekejap Samsung nampak hebat, Note 3. Dia ada Note 3 apa gitu, saya pun tak faham. Kemudian Apple 5, ada Apple 5C dia apa dia. Dia tak jatuhkan kawan, tapi dia buat yang terbaik. Nokia pun tak ada apa. Siapa pakai Nokia, tinggalan. Tak apa dunia kan. Itu yang patut kita buat. Kita tak nak potong lain orang, tapi kita nak berlumba-lumba nak tunjuk kehebatan kita. Ini yang patut dibina oleh generasi kita. Fikir untuk buat yang paling terbaik. Tapi kalau kita stres, apa tak dia buat? Ini generasi Barat lah. Baik. Mudah bersedih dan menangis. Allahu Akbar. Sebab tu saya ada satu sastra tu kan. Kan budak-budak bercinta masa SPM. Dia suruh kau bercinta, masa SPM dia bercinta. Tambah budak lelaki kan. Sebab banyak budak-budak lelaki dia tak perform dalam exam sebab dia ditinggalkan oleh girlfriend dia masa SPM. Orang perempuan ni dia utamakan pelajaran. Ya. Orang lelaki ni dia bercinta seolah dia merupakan awi dan wati. Tak. Dalam cerita Sembilu bukan begitu. Ataupun Farid Kamil dengan dalam cerita Legenda Bersyaitan dengan apa?
Farid, ayo, oh ingat tu. Mesti terayak menangis tak? Menangis tak tengok gambar? Menangis tak? Menangis kan? Menangis kan? Menangis, saya tahu. Kesian, padahal dia duduk gelak. Tapi bagus, hati macam tu bagus. Saya tahu, puan menangis. Saya pun menangis. Okey. Jadi apa yang berlaku? Budak lelaki ni fresh 2-3 bulan, kenapalah Ayu tinggalkan dia. Padahal masa tu 17 tahun. Budak tu nak jadi doktor, dia fikir cinta segala-galanya. Sedangkan IQ umur 18 dia tak cerdik lagi. Apa pesanan seorang ulama dia kata, orang lelaki ni jadilah seperti kucing. Kucing ni kalau kucing betina tolak dia tak pernah menangis. Dia cari kucing betina lain pula. Minta berdosa. Cool down, tak nampak gelap. Jadi seperti kucing. Kucing tak pernah menangis. Ada tak kucing tolak dia menangis? Tak ada, dia roga pula. Tapi kita jangan buat macam tu lah. nak bagi tahu lagi, dia tak ada sifat putus asa. Budak-budak kita putus cinta SPM je tu. Feel pasal. Ini pengalaman yang kita tengok kawan-kawan yang bercinta. Dunia segala-galanya pada cinta SPM. Tak tahu apa yang syaitan ganggu dengan pasal SPM tu. Tapi budak perempuan cerdik, budak lelaki yang malam. Akhirnya budak perempuan masuk universiti, kita masuk. Dan nak cerita begitulah, kira jadi kucing tuan. Jadi kucing, insya-Allah. Malam jadi gantal. Tak, maksud dia jiwa tu kental. Tak pernah tengok kucing sehari menangis. Kucing menangis. Okey, kita tengok pengurusan stres. Bila kita stres, kita ada banyak masalah. Kalau kita tengok Nabi dia sembahyang lah. Dan ikut kajian Dr. Fatimah, pakar engineering di UM, dia kata sembahyang ni dari reset minda. Yang kita stres dia pulihkan balik. Dia seperti mana dia satu ubat yang bersifat tabiat. Dengan sujud, dengan rokok, dia mampu memperbaiki sistem dalaman. Ini ada buku dia. Ini kajian daripada seorang pakar saintis di UM. Saya ikut dia punya seminar dah. Dia kata kerja dia lah. Saya tak sempat dengan, tapi kata kerja dia bersembang dengan dia. Dia buat kajian pada sujud yang betul, perjalanan dan sebagainya dapat mampu mereset minda kita. Dan kita mampu jadi orang yang segar semula. Dan ini dibuktikan oleh Barat. Dalam buku Syekh Al-Ghazali sebut, kajian menunjukkan orang yang kuat ibadat tak ditimpa penyakit stres. Tak ada orang kuat ibadat pergi terjun bangunan, bunuh diri. Mana tu imam bunuh diri? Tak ada. Sebab boleh tak ada yang boleh, sebab mereka ada Tuhan. Dia ada kuasa yang mampu memberi mereka semangat. So tengok, stres dia akan bawa kepada muhasabah, mendapat petunjuk, memohon hidayah. Kita bila stres, kita kena mulakan dengan muhasabah. Audit diri kita. Apa yang kita buat sekarang? Adakah kita stres terhadap dunia? Dunia ini memang menstreskan kita. Betul tak? Betul. Jadi kita cuba berinteraksi dengan dunia sebagai alat, bukan satu benda yang paling kita nak. Sebab dunia ni banyak menipu kita. Indah di luar, dalam dia begitu busuk. Sebab itu kita melihat ramai orang dengki terhadap benda yang tidak ada apa-apa. Kalau kita dengki akhlak yang baik, positif. Orang tu baik akhlaknya, Masya Allah, dia ni orang yang rajin. Kita kena ubah mindset kita. Itu muhasabah satu benda yang penting. Audit diri kita. Macam kita audit syarikat. Berapa banyak kita yang telah buat. Jadi benda-benda begitu kita tengok. Kalau kita stres, kalau kita pengalaman stres boleh pasal exam, tak stres takut. Tapi apa yang kita boleh buat, dia macam tu juga. Yang kita boleh buat adalah berdoa. Banyakkan menyebut nama Allah. Kuatkan semangat. Itu yang lebih baik daripada kita hanya dalam keadaan yang stres. Kita fail exam. Dah buat. Mungkin sehari tak apalah bersedih, tapi takkanlah sebulan kita bersedih lagi. Hidup kita mesti diteruskan. Tak ada penghujung. Ini yang patut kita bina dalam masyarakat kita, dalam suasana kerja. Mungkin kita sebagai bos, orang bawahan stres dengan bos stres dengan orang bawahan. Kalau kita stres, orang stres. Tak ada dunia yang kita kata kita berlain daripada orang lain. Mungkin berlain dengan malaikat, tapi tidak berlain dengan sama insan. Baik, kemudian kita kena banyak mendapat petunjuk. Cari kawan yang bagus. Cari kawan yang soleh. Kawan yang amanah nak bagi kita satu jalan. Sebab itu kita melihat, kalau kita mendapat penyakit, 4 orang kita boleh cerita. Kata Imam Ghazali, doktor mengadu pada Tuhan, kawan yang senasib dengan kita, dan guru yang boleh memperbaiki. Jangan pergi cerita kat Facebook, saya dilantik kemalangan. Tak payah. Facebook itu merugikan kita, orang tahu kisah kita.
Blog pula cerita habis. Kita punya kisah-kisah yang menyedihkan di blog. Orang tahu kelemahan kita. Bila orang tahu kelemahan kita, orang tak respect kita. Sepatutnya kita menyembunyikan penyakit kita. Tak kita saya kerja manis boleh Facebook. Tahu tak akan buat macam tu. Sedangkan doktor pun disuruh simpan rahsia pesakit. Kenapa kita dedahkan rahsia kita? Kita cerita kepada orang yang boleh kita harapkan kebaikan. Kita tak ada wang, jangan buat dalam Facebook. Wang dicuri, jangan letak dalam Facebook. Beli handbag, jangan buat dalam Facebook. Beli kasut bau, jangan buat dalam Facebook. Buat apa kita berkongsi kepada orang yang kita boleh harapkan dia tidak dengki dengan kita. Kerana nikmat ini didengki. Orang yang ada nikmat, cerita kepada orang yang bermusuh hati dengan dia, menimbulkan permusuhan yang makin panjang. Sebab itu nikmat disembunyikan. Cerita pada orang tertentu. Ni semua ni beli beg Gucci lah, beg LV lah. Semua tu cerita ke orang kawan-kawan. Sikit letak dalam Facebook pula. Ada semua orang beli kereta baru pun letak kereta baru dalam Facebook. Dia bukan kereta, dia bergambar. Ini masalah kita. Kenapa kita nak ke arah begitu? Nanti orang curi kereta kita pun masalah. Kita jadi masyarakat yang menunjuk. Maknanya kita ingin mendapat penghargaan bukan kerana kita baik, tapi kita memiliki satu benda itu akan hilang, akan rosak dan sebagainya. Kereta walaupun BMW 2-3 tahun nampak lama dah. Beli 5 series, 7 series 3 tahun jadi second hand. Baru 700,000, 300,000. Bisnes bulan tu belalang lah 30,000, 20,000 je boleh beli. Dulu semua Masya Allah lah kereta tu, siapa boleh beli? Semua orang boleh beli. Mana dia? Dunia macam tu. Kenapa kita berbangga dengan benda yang tidak permanent? Ini satu benda yang patut kita ketahui. Dan apa cara kita stres? Memohon hidayah berterusan daripada Allah. Banyakkan sebutan yang baik membentuk minda kita. Dia benda sebenarnya ada setengah orang dia tak nak cuba sebab dia rasa biak-bilah. Dia cuba lari pada stres. Itu stres juga, lari pada stres. Kita mesti, orang yang beriman kata Allah, kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Bila ditimpa dengan ujian, dia lawan ujian tersebut, dia hadapi ujian tersebut. Maknanya dia tidak lari daripada ujian, dia selesaikan masalah tersebut. Ini menambahkan kematangan. Nak buat dulu pun saintis dapat lampu ni 70 kali fail. Ada kata 100 kali baca-baca riwayat. Yang penting banyak kali dia buat. Maksud dia tenggelam, dia berenang sampai boleh buat lampu. Ini merupakan perjuangan. Kita kadang-kadang dah 2-3 kali kena marah dah lemah. Ini puncanya dalaman kita tidak kuat. Sebab tu kita perlu membina dalaman. Ada orang badan dia tough tapi hati kecil. Hati kecil. Kita perlu membina yang dipanggil dalaman seperti Abu Bakar. Mudah menangis tapi dia orang yang kuat, tak takut menghadapi musuh. Sebab itu orang yang hebat dalaman dia. Dalaman itu tidak mudah digoyang seperti mana gunung yang digoncang dengan angin. Dia macam tu juga. Seperti kita tengok dunia sama sekarang ni, anak muda, orang-orang tua banyak menangis terhadap benda yang akan hilang. Sedangkan di hadapan dia banyak lagi tugasan. Kewajipan kita lebih banyak daripada waktu. Kewajipan terhadap Allah, terhadap masyarakat, terhadap anak, terhadap suami, terhadap isteri, terhadap ibu bapa. Banyak. Kita fokus benda yang kecil. Saya melihat banyak orang yang berjaya, mereka fokus benda yang besar. Mereka target benda yang besar. Skor dia ada target benda yang besar. Yang kecil-kecil tu dia maafkan. Tidak, orang kata apa, tak kisah sangatlah kalau orang kata kat dia bukan ada apa pun. Benda kecil hati. Orang kecil hati ni orang yang dipanggil apa? Sempit angan-angan dia. Kadang bukan masalah apa kalau budak di sekolah, asrama, kecil hati sebab kawan tak masak nasi. Dia jadual tak ikut. Nama orang perempuan kan, dia menghajut pasal dia masak dia. Ya, kadang cemburu sebab kawan dia apa yang orang lain pula. Kawan perempuan ni dia ada dua ketamakan. Ketamakan kasih sayang ya, ketamakan harta. Betul. Ini kajian orang, bukan saya kata. Orang kata. Jadi dia begitu tamak. Tak apalah tamak, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi nak menunjukkan bahawa kenapa kita ke arah begitu. Tengok ibu, dia punya jealous dia kan. Ibu, dia nak suami dia sayang dia je. Bila anak dia kahwin, dia nak anak dia sayang dia lebih juga. Orang perempuan begitu.
Dia nak kontrol semua kasih sayang dia. Kalau boleh anak tu kahwin pun duduk dengan dia. Dia merosakkan anak tersebut. Sedangkan dia bercinta dengan suami dia, dia tinggal mak dia. Tapi dengan anak dia kontrol semua. Hari ketamakan itu tak, kasih sayang tak dibahagikan. Dia tengok mungkin anak lelaki dia tu mungkin rapat dengan orang lain, dia cemburu. Anak pun jaga hati ibu, tapi dia nak beritahu bahawa kita ni sentiasa hati kita sempit. Saya cerita satu seorang tokoh di Mesir. Dia mula hafal Quran umur 60 tahun. Yang peliknya bukan dia merajuk, anak-anak merajuk dengan dia. Sebab dia tak nak ziarah anak-anak dia, nak hafal Quran je. Anak dia sekolah, mak dia tak mau ziarah sebab dia sibuk menghafal Quran. Habis dia juzuk, umur 60 tahun. Sebab dia ada target yang tinggi. Dia tak ada lah kecil hati, tak kecil hati. Kita ni ke cerita Melayu, drama, tanah kubur semua cerita kecil hati. Tak balik raya. Benda tu sebenarnya bagus, tapi kita tak boleh ubah masyarakat kepada lebih tough, lebih kuat, lebih kepada memaafkan, lebih kepada sayang, lebih kepada benda-benda yang membina. Daripada kita contoh anak dahaka tadi. Tak adakah anak yang soleh? Perbanyakkan contoh soleh. Di Korea dulu, dia punya kehidupan kasar. Isteri marah suami, suami marah isteri. Dia jenis bahasa mereka ni kasar. Bahasa orang Melaka kasar. Betul tak? Jahat aku ni. Kita kat Melaka pula. Tak ada dia orang kata, orang kata. Terengganu kasar, Kedah kasar. Yang lembut Kelantan, tapi jiwa mereka katakan busuk pula. Orang kata lah. Tapi bila semua tu orang kata je. Tak ada kesan apa pun. Okey. Bila masyarakat filem nak fikir macam mana nak ubah orang Korea jadi orang lembut. Dia buat filem cerita-cerita yang kasih sayang. Jadi orang Korea tengok, ish, seronok juga jadi orang yang berlembut ni. Cakap baik dengan isteri. Jadi filem sebegitu mampu mengubah masyarakat. Sedangkan masyarakat cakap kasar. Jadi kita nak begitu juga, kehidupan kita ni mesti ada watak yang dituntun. Sebab apa dia panggil dalam psikologi, when you admire one person, your conscious brain and unconscious brain struggle to be like person. Kita bila kita minat seseorang, minda sedar kita dan minda bawah sedar kita berusaha nak jadi macam orang tu. Contoh kita minat Beckham, kita beli baju nombor 7, kasut pun Adidas, Predator kan. Kemudian kalau perempuan minat Siti Nurhaliza, dia beli Siti Nurhaliza, walaupun muka dia tak baca Siti dan suara dia jauh sekali. Tapi dia minat tudung Wardina, boleh pun tudung Aryani. Sebab apa? Nak jadi macam Wardina, tapi muka dia tak Wardina. Tak apa, dia minat sebab dia admire. Sebab tu kita tengok, penting kita admire. Kerana dia mampu mengubah, sebab minda kita akan jadi orang macam tu. Ini adalah benda-benda yang boleh memberi kita satu jalan yang baik. Sebab itu bila kita baca Quran, surah Yusuf, kita mampu mengubah. Bila kita stres, kita tak isap apa. Kita kalau stres, tak maki orang. Tetapi kita buat kerja. Kita cari tempat yang mana yang menenangkan kita. Mungkin kita bersembang, mungkin kita makan, tetapi kita tidak melakukan maksiat. Yang ni yang kita nak daripada surah Yusuf ini. Kemudian tips mengelak gangguan perasaan. Apa dia? Laksana plan bersungguh-sungguh, sediakan beberapa plan istighfar, cari jalan penyelesaian, cari punca masalah dan dalam keadaan yang tenang. Betul. Ada orang bila dia dari sudut psikologi, bila kita ada masalah, tarik nafas dan kita sebut okey, datang ketenangan. Betul lah, tiba-tiba banyak panggilan di pejabat, banyak masalah. Wih, macam cerita apa? Cerita Tiga Abdul. Tiba-tiba semua anak dia sakit jantung. Tengok Tiga Abdul. Masa bapak dia tu, tak tengok? Mana tengok? Bapak ni apa? Masa permulaan kan, first tu, dah tunjuk sibuk yang telefon yang banyak tu. Telefon satu ni, dah sekali, sakit jantung. Sebab dia terlampau kadut. Tapi orang yang tenang, katalah sibuk, okey, tenang. Dia akan dapat idea. Dalam Confucius pun ada, dia panggil apa? Dia panggil mengosongkan diri. Jadi kita cuba, dalam keadaan yang begitu kita tenang, relax, apa yang patut kita buat dulu. Jangan kita marah. Bila marah, lagi dia bertambah masalah. So yang penting kita tenang supaya kita mampu menimbang apa yang patut kita buat. Paling kurang sebahagian daripada kerja ini kita selesai. Daripada kalut, satu pun tak habis. Sebab tu exam jangan kalut. Budak-budak bila kalut semua salah.
Bila tenang, pada kurang 20 soalan jawab tu, okey lah. Ustaz, Ya? saya setuju yang Ustaz cakap tu kan. Okey. Nak tenang apa semua kan. Tapi kadang-kadang kita ni bila berhadapan orang tu macam tak reti juga. Kita dah cakap banyak kali kan. Lepas tu kalau paling dia orang akan bercakap, sabar tu separuh iman. Betul, kita pun memang tahu sabar tu separuh iman. Tapi seolah-olah bila dia cakap itu, saya terasa, macamlah aku tak tahu. Macamlah aku tak tahu sabar tu. Tapi dia memang sengaja nak buat. Nak kasih kita marah. So what is the Apa solusi dia? Ya. Okey, kita ada orang ni macam-macam jenis. Kita tengok diri kita dan juga orang. Orang yang macam tu kadang-kadang dia tidak fikir perasaan orang lain. Kita macam tengok orang marah, jangan suruh kita sabar. Kita biarkan dia marah. Lepas tu dalam Islam, kalau orang tengah marah, dia sebut Allah. Nanti dia jadi Allah yang bagi. Time marah, kita diam. Kalau dia panggil apa, dia negatif, kita jadi positif. Dan dia negatif, kita positif. Sebab tu kalau orang marah, jangan larang. Kita ubah dia kepada, yuk kita makan. Tengok. Nampak tak? Cara dia. Level kan. Yang ni, marah, jangan marah dia. Dia marah lagi. Kalau tak tahu, aku ni gerak. Betul. Paling dia kata sabar tu. Itu dia panggil teknik komunikasi. Ya, cara macam tu, sebutan betul, cara tak kenal. Jadi, jom kita pergi makan. Gua makan. Cuba kita tengok isteri marah kita. Jom kita pergi shopping. Itulah abang, saya rasa kita lama tak shopping. Itu kan betul. Orang perempuan dia dapat hadiah, dia tahan 3 hari. Lepas tu dia marah balik, bagi hadiah lain. Tak apalah, orang lelaki begitu. Kalau suami marah, kita tengok dia jamu ayak, kita pun fikir, baik juga isteri pun ni. Yang itu. iPad lah. Dan saya cerita, tapi kita semua ni sebenarnya ada kelemahan, tapi kita berusaha. Kita tahu teori sebab kita berusaha. Cuma kadang-kadang teknik kita sampaikan tidak kena. Saya bagi contoh lah, psikologi kanak-kanak kan? Kalau kita nak tegur anak-anak, jangan kita tegur macam ni. Dia rasa kita macam Fir'aun. Diktator. Fir'aun ni diktator lah. Jadi psikologi, kita kena duduk macam ni. Duduk sama tinggi dengan dia, supaya dia rasa kita sayang dia. Duduk saja mempengaruhi minta. Ini kajian teologi, bukan kita barat yang buat kajian. Cara begitu. Macam kita bos, katalah dia duduk, kita jadi dia rasa lain. Cuba kita duduk sebelah dia. Kita duduk sebelah, kita duduk lagi gendam daripada dia bawah. Kita duduk dengan dia. Betul. Dia akan rasa bos ni bukan nak marah, dia sayang. Macam daripada psikologi, yang kita duduk rapat boleh kita marah dia. Kalau bapak kau, dia tuan tak boleh. Dia bila marah, dia mesti duduk jauh. Duduk sini, dekat ni merapatkan hubungan. Jadi kita sebenarnya banyak benda yang kita boleh selesaikan tanpa marah. Iaitu kita bagi choice. Sebab tu dalam Quran banyak disebut arah, dia bukan larang. Larang sikit. Kerana bila kita diarah, macam kita kata lah, anak kita tengok TV. Jangan tengok TV, dia dah buat apa? Tak, kita ajak dia pergi tempat yang lain. Automatik dia tinggal tengok TV. Jadi di antara benda-benda yang berhajat kepada masa. Bukan kita kata yang bercakap semua jadi buat, tak. Ini di antara benda yang kita boleh berkongsi. Kita berkongsi untuk nak kecemerlangan. Sebab itu kalau kita mampu buat 2.5% pun okey dah. Daripada ilmu yang kita pelajari, 2.5% kita buat. Ya okey, maksud makna dia, kalau dulu kita sembang dengan nada yang keras, orang yang marah, kajian menunjukkan hormon dia negatif. Dia ambil penuh orang yang marah tu, letak dalam air, bagi